Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku yang dirindui selalu. Khabar semua, harap semua okey lah steady lah Right. Okey bang, hari ni kita ada sebuah gitar hot item lah macam biasalah, Ibanez Geo. Okey, Ibanez Geo ni dia punya cutting dia memang ikut hampir sama dengan Ibanez RG. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya headstock dia ni, dia punya angle dia macam ni, lepas tu macam ni kan. Dia ada yang jenis macam strap tu kan, dia macam ni, lepas tu dia turun macam ni kan. Macam ni tak, dia ikut style RG, dia macam ni, dan dia turun macam ni. Right. Jadi gitar ni masa baru sampai, memang tinggi bang tadi dia, sangat-sangat tinggi. Saya ingat lebih daripada, kalau tak silap dalam lebih pada 2mm macam tu kan. Tapi tak apalah, kita dah buat setup balik. Jadi string action yang saya dapat sekarang ni adalah 0.75mm. So alhamdulillah lah, saya dapat selesaikan masalah gitar ni. Dari Indonesia pun saya dah bawa balik kan. Saya dah bawa balik, saya tarik dia punya saddle ni ke belakang ke belakang. Dan gitar ni saya dah buat fret leveling balik. Lepas tu dia punya thrust rod dia, masa mula-mula tu saya tengok dia punya thrust rod dia ni meleding. Meleding teruk sangat bang. Bila dia meleding teruk sangat tu, dia menyebabkan tali tu jadi tinggi. Bila tinggi tu main tak best lah kan, main tak best. So kalau kita tak adjust dia punya thrust rod tu, no point lah bang kalau kita nak adjust bridge kecil dia rendah, no point. Sebab dia punya neck dia tak synchronize dengan bridge. Dia tak synchronize, jadi memang tak boleh dapat lah setup tu kan. Kalau masalah macam ni, biasanya kita akan adjust dia punya thrust rod terlebih dahulu. Lepas kita dah adjust thrust rod, barulah kita boleh adjust dia punya bridge tu kan. Kalau neck tu meleding macam ni kan, kalau sahabat-sahabat tengok tali gitar tu tinggi kan, tinggi, kita boleh rasalah dengan tangan kan, kita boleh tekan note by note. Memang kalau rasa tinggi tu, first kali kita boleh tengok keadaan neck tu, dia punya meleding tu kan. Kita boleh tengok dengan cara kita tendang dia macam ni. Kita tendang dia macam ni, kita boleh nampak dia punya bow tu melampau sangat kan. Jadi cara dia adalah kita tarik thrust rod tu ke belakang sikit kan, ke arah kita tu kan. Jadi yang bow tu dia akan naik sikit. Bila dia naik sikit tu, maknanya bila kita ke belakang tu, kita tightenkan dia. Kita ketatkan dia thrust rod tu. Jadi dia akan naik balik. Jadi yang tinggi tadi tu dia boleh naik kan. Dia boleh naik. Jadi macam saya akan cari setup yang 1mm dulu sebelum turun ke 0.75. Tengok yang mana dia boleh maksimum boleh turun kan. Saya ni maksimum saya boleh dapat dia 0.75, tapi sebelum tu saya setup 1mm dulu. Dia tak semua gitar yang boleh buat 0.75mm tu. Dia depend pada bridge, depend pada radius fretboard, depend pada size fret kan. Sebab ada gitar-gitar yang kalau dia terlalu rendah sangat, walaupun dia tak buzzing, tapi dia tak best nak main kalau dia punya fret wire dia saiz kecil. Macam ni, fret wire ni dia saiz jumbo kan. Dia saiz jumbo, dia tinggi. Jadi kalau kita nak rendahkan tu, dia tak buzzing dan dia sedap nak grip tali kan. Just nice je kita nak main kan. Jadi tone yang saya achieve untuk 0.75mm ni, okey, hari ni saya pakai Bugera Infinium 333 XL ni dengan cap custom kat belakang ni, dan ada 4x12 custom cap tu. Dengan ada mic dekat sini, maknanya sound yang sahabat-sahabat dengar ni adalah sound direct M lah direct M. Dan hari ni saya akan pakai pedal EVH 5150, Boss delay DD8 dan EVH chorus 5150. Alright, okey, ni sound dia. Kita pakai sound delay dan sound direct M. Jadi untuk tone yang saya achieve untuk setup gitar Ibanez Geo pada kali ni, okey, dia punya tone dia macam ni bang.
Jadi dia punya tone weight tu cukup, dia punya tone lunak tu masih ada kan. Sebab kadang-kadang ada setup gitar yang terlalu rendah ni, dia bunyi dia jadi nipis. Sebab bila dia bergetar tu, bila tali tu vibrate kan, dia berlaga dengan fret sebab dia terlalu rendah sangat. Jadi bunyi dia efek pada bunyi. Jadi bila dia efek pada bunyi, bunyi tu jadi nipis. Kita nak bend tu bunyi dia jadi sengau, bunyi dia jadi bingit kan. Macam yang ni alhamdulillah lah, saya dapat 0.75 mm, fret 12, tapi dia punya dekat fret 24 ni dia tinggi sikit. Dia almost menghampiri kepada 1 mm. Jadi dekat sini dia rendah, dekat sini dia tinggi sikit kan. Dia punya setup dia macam tu. Okey, kita dengarkan sekali dia punya tone dia. Dalam posisi lowered string action tu, dia smooth, dia tak buzzing, dia punya tone weight dia cukup, lepas tu dia punya sustain dia panjang kan. Okey, sekarang ni saya pakai pedal EVH 5150 overdrive. Bila kita main daripada fret 12 sampai atas, dia punya tone weight tu masih cukup kan. Sebab ada separuh-separuh setup tu mungkinlah sahabat-sahabat kita setup yang dia tak buat fret leveling kan. Jadi ada setengah note tu dia sangkut, sustain dia pendek kan. Boleh dengar kan. Okey, sekarang ni pedal EVH 5150 overdrive. Jadi alhamdulillah kan, masa saya nak setup gitar ni, nak buat fret leveling, memang terlalu banyak sangat bang uneven press. Even saya tak rendahkan sampai 0.75 mm tu kan, saya buat 1 mm pun dia dah buzzing kan. Dia tak buzzing semua, tapi dia buzzing dekat certain note tapi banyak. Tu yang masalah dia tu kalau kita tak buat fret leveling kan. Jadi lepas kita buat fret leveling tu, fret tu dah jadi rata. Lepas tu kita buat crowning lah, kita buat crowning dan dressing balik, bagi fret tu bulat. Lepas tu bagi dia smooth. Bagi dia smooth, bagi dia licin kan, bagi dia smooth. Okey bang, masalah utama gitar ni selain daripada dia punya workmanship untuk fret ni kan, dia banyak tinggi rendah kan. Okey, gitar ni dia tak bunyi bang. Dia punya gain dia lost kan. Kalau dalam 10 output tu dia jadi 5 macam tu kan, ada output dia tu kan. Jadi lepas saya check kan, agak lama jugalah saya nak check sebab saya tengok wiring dia okey kan, tak ada apa yang salah. Tapi saya nampak dekat volume port ni, dia punya ada macam solder tu selekeh kan. Saya tak pasti sama ada pernah diusik ataupun memang kilang tu buat selekeh macam tu kan. Okey, tak apalah. Jadi lepas saya check tu, saya check wiring kan, saya buka lah semua wiring tu kan. Saya keluarkan semua port tu, wiring dia saya tak buka. Saya buka semua port tu, saya tengok, saya check okey, wiring dia okey kan. Tapi kenapa bunyi dia macam tu kan. Lepas tu saya ambil satu port baru, saya pasang dan ternyatalah port yang lama tu rosak kan. Saya tak pastilah apa yang menyebabkan rosak tu. Memang saya tengok pun keadaan dia pun dah lama, dia dah oxidize kan, dah macam ada banyak berpasir dalam tu. Dan mungkin ada gangguan output dekat situ ataupun slide dalam tu dia dah problem, dia punya wafer tu semua saya tak tahulah kan. Tapi lepas saya tukar port yang baru tu dia okey kan. Terus keluar dia punya gate.
Okey, sekarang ni saya pakai sound amp Bugera ni. Okey, ramailah sahabat-sahabat tanya saya kan, PAC pakai sound apa, pakai efek apa kan. Saya tak pakai efek. Saya tak pakai multi effect ke, pedal boss ke, apa saya tak pakai. Saya memang pakai direct amp macam ni kan. Saya pakai direct amp. Cuma kadang-kadang je saya pakai pedal dengan delay kan. Pedal dengan delay ataupun chorus pedal. Itu pun bergantung pada lagu kan. Tengok macam mana. Tapi biasanya kalau saya main rhythm, memang saya akan pakai apa nama ni, saya akan pakai direct amp, sama ada Bugera ni, Randall Divelo ataupun Marshall tu kan. Saya pakai direct je. Okey bang, kita dengar dia punya sound clean. Sekarang ni saya pakai sound clean Bugera ni, pedal Boss DD8 dengan chorus EVH 5150. Dia bila tali dah rendah ni bang kan, kita nak buat power chord tu senang kan, kita dapat tekan ke semua tali 100% kan. Alright, yang tadi tu bridge pickup, kita try mid pickup. Okey, mid pickup. Okey, sekarang ni kita pakai split humbucker dengan mid pickup ni. Okey, sekarang ni kita pakai bridge humbucker, neck humbucker split dengan mid pickup. Dia punya tone dia best bang. Okey, sekarang ni saya pakai neck pickup tanpa effects, tanpa delay. Alright, mid pickup. Loud and clear, clean kan. Okay, last one, bridge pickup. Jadi dia punya output pickup ni dia drive sound dekat amp tu kan. So itulah bunyi yang keluar. Okey, sekarang ni saya pakai crunch channel. Tadi saya pakai lead channel, saya pakai crunch channel.
sekali saya pakai lead channel. Kan? Jadi pada sahabat-sahabat yang beginner kan, yang baru-baru nak mengenal gitar Ibanez Geo ni, macam yang saya cakap yang episod yang lepas-lepas tu kan, memang okey lah bang. Memang okey gitar ni, sebab ada sahabat kita tanya, bang macam mana kita nak cari sound gitar yang berat bang? Kan? Selalu dia tanya tu kan, macam mana bang saya nak cari gitar yang sound berat kan? Okey, gitar apa-apa pun tak kisah, cari yang humbucker, yang pick up humbucker macam ni. Yang ni single coil, yang ni humbucker kan. So cari yang humbucker macam ni, boleh dapat sound berat. Tapi M mau bagus abang, M mau bagus. Lepas tu tak perlu yang mahal-mahal sangat, jadi M tu okey lah kan. Kalau yang macam ni beli dekat rumah, beli kita letak dekat rumah, memang mengamuk abang jiran, dia kuat sangat kan? Memang terlalu kuat. Jadi alhamdulillah lah saya dapat selesaikan masalah gitar ni. Dia punya port pun saya dah tukar, saya dah buat rewiring sikit kan. Saya dah tukar semua wiring yang lama tu masuk ke port yang baru. So alhamdulillah dah selesai lah Alright. Yang ni saya letak bonat. Bonat ni dia untuk tone kan, untuk tone. Lepas tu bonat ni dia keras. Dia keras, ada bagus untuk tone untuk tone yang natural kan. Lepas tu dia punya denting pun sedap kan. Okey, yang ni dia pakai 2-point system bridge FAT6 kan. Okey, kita dengarkan dia punya intonation dia. Itulah dia kan. Kalau kita dapat intonation tu, macam mana kita main kat bawah, macam tu kita main kat atas. Bunyi dia tak menggigil, dia tak sumbang, dia tak out of tuning kan. Susah juga bang saya nak set up dia punya tuning stability tu, sebab dia punya gitar ni dia tak ada locking nut, dia tak ada locking tuner kan. Dia just bare nut macam ni. Sekarang ni kita test dia punya tuning stability kan.
Untuk gitar macam ni nak dapatkan dia punya tuning stability tu memang susah sikit lah bang memang susah sikit. Kita kena confirmkan betul-betul dia punya tightness, dia punya apa nama ni, tali lilitan tu, lilitan tali tu kita kena confirm, kita kena stretchkan dia sampai dia tak bergerak kan. Lepas tu dia punya spring kan, dia punya spring tu dia depend, ada yang kadang-kadang saya set up base side tu dia ke dalam sikit, yang treble side tu dia keluar sikit. Tapi untuk yang ni saya buat dia sama kan, saya buat dia sama sebab kenapa dia macam tu, sebab model-model gitar ni kadang-kadang dia punya spring dia tak sama, dia punya coil dia tu kan, dia punya tensioning dia tu tak sama, ada yang calibrated, ada yang tak calibrated kan. Okay, yang ni saya dah masuk tali Eliza. Saya suka string Eliza ni sebab string Eliza ni dia depend pada orang, ada yang suka, ada yang tak suka kan. Macam saya, pada saya tali semua sama je bang. Pada saya tali semua sama. Yang lain tu yang lain bagi saya tu adalah dia punya size kan. Tali lebih kurang feel dia sama je bang kan. Cuma kenapa saya pilih Eliza ni sebab saya lebih suka benda yang bertahan lama. Sama ada daripada segi denting tali, sama ada daripada segi dia punya karat kan. Macam Eliza ni dia tak berkarat kan, dia tak berkarat. Jadi saya suka benda yang bertahan lama tu, termasuklah macam dia punya setup dan sebagainya kan. Kalau nak kata Eliza ni licin kan, nak main tu licin sangat kan, yes dia memang licin sebab dia ada polymer coating kat situ. Dan polymer coating tu dia protect daripada karat. Sebab dalam tali tu dia ada steel alloy. Steel alloy tak akan terjadi kalau tak ada iron. Jadi yang menyebabkan karat tu adalah iron. So iron tu dia karat daripada dalam, dia menyebabkan steel yang dekat luar tu pun dia berkarat sekali kan. Jadi bila iron tu berkarat, maka steel tu pun dia akan turut berkarat. Jadi macam iron ni pun dia karat apabila dia terdedah pada suhu, pada wap air, pada panas kan, pada sejuk, jadi dia akan cepat berkarat kan. Jadi sebab itulah mereka mencipta coating polimer untuk tali Eliza. Jadi coating polimer tu yang membuatkan dia licin kan. Tapi kalau macam pada sesiapa yang set up gitar dengan saya kan, dia pakai Aniball ke, dia pakai Adagio ke, dia pakai apa-apa tadi lah yang selain yang tak ada coating pun, macam yang saya sebutkan tadi tu, Dunlop ke kan, dia pun akan cakap licin lah fret ni kan. Sama je bang kan. Sebab apa nama ni, fret tu pun dia memainkan peranan juga kan. Biasanya gitar-gitar yang tak set up ni, biasa dia punya fret dia memang dia tak smooth kan, dia tak licin. Jadi bila kita main gitar tu, bila kita main kan, fret yang kasar tu, walaupun tadi tu Eliza sekalipun, dia tetap akan rasa kasar. Jadi terpulanglah pada cita rasa masing-masing kan. Jadi macam saya akan pilih Eliza, sama ada Eliza ataupun tadi Adagio NYXL. Antara dua tu saya akan pakai, yang utama lah Tali Eliza ni dia punya kontra dia mahal lah. Dia mahal, lepas tu ada yang tak suka sebab dia licin, itu je kan. Tapi macam saya cakap tadi, kalau saya pakai tali Adagio ke, tali Aniball ke yang harga RM25 tu kan, dia orang pun main rasa bang licin abang fret ni, dia akan rasa fret tu licin juga kan, walaupun fret tu fret nickel. Jadi kesimpulannya, apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, tali memang mainkan peranan yang penting lah mainkan peranan yang penting. Saya menggunakan tali tu pun based on testimoni yang customer bagi, yang mana kebanyakannya suka. Jadi saya kekalkan apa yang majoriti orang suka. Jadi tu pula pada masing-masing. Kalau rasa nak tali yang selesa kan, so ataupun tali yang murah kan, so boleh pakai Aniball ke Adagio ke kan, tali yang sedang-sedang dia tu kan. Tapi kita kena selalu lap lah, kena selalu jaga kan. Maknanya tak ada benda yang perfect kan. Kita nak pakai yang ini, kualiti dia baik kan, tapi dia ada kekurangan kat sini. Kita pakai tali yang murah ni, dia lebih kat sini tapi dia kurang kat sini pula. Dia benda tu kita tak boleh nak cakap kan, benda tu atas cita rasa masing-masing kan. Tali apa ke, tali tu ke, tali ni kan. Macam saya sendiri pun, kalau saya prefer Eliza, kalau customer tak nak pakai Eliza, saya akan tanya lah, nak tali apa. Biasanya ramai nak pakai Aniball slinky tu kan, super slinky, cobalt kan. So saya ikutlah apa yang dia nak kan. Cuma kalau orang tanya saya kan, bang apa tadi abang prefer, of course saya akan cakap ikut spek saya akan pakai Eliza.
Okeylah, saya berhenti sampai sini je dulu buat episod Ibanez Joe kali ni. Semoga info yang saya bagi tu bermanfaat buat semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.